Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وقال الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita, kerana nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menggunakan pada arah kebaikan. Dan inilah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu berpagi-pagi dia telah resah dan gelisah dalam masalah dunia dan rezeki, nescaya Allah balakkan pada hari itu ke atasnya keresahan dan kegelisahan sepanjang hari tersebut. Kita bersyukur kerana hari ini pagi-pagi kita sedang mengingati Allah. Mudah-mudahan sepanjang hari ini kita dikurniakan untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jikalah kita ditakdirkan pada hari ini balik menemui Allah Rabbul Jalal, maka kita telah mulakan hari ini dengan mengingati Allah, berada di dalam majlis ilmu saat berpagi-pagi, dengan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pagi ini saya ingin muhasabah diri saya sendiri berkenaan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرَ 50 مِنْهُمْ؟ Qala ajru 50 minkum. Hadis ini tuan-tuan, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibn Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya setelah kalian, kitalah, akan datang hari-hari kesabaran. Saat itu kesabaran ini menjadi satu sifat yang besar di dalam kehidupan kita. Sabar mesti ada dalam hidup kita.
Sabar ini kita selalu dengar. Tetapi untuk beramal dengan sabar ini susah. Begitu juga dengan kalimat Alhamdulillah. Kalimat yang pendek, tapi kita nak beramal susah. Kalau saya tanya diri saya, berapa kali kita sebut Alhamdulillah dalam satu hari? Bangun daripada tidur pagi tadi, kita sebut tak Alhamdulillah. Kerana saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, hari ini, saat ini, Allah bagi lagi peluang kepada kita untuk hidup. Kita kena tanya, kenapa Allah hidupkan aku hari ini? Kenapa Allah masih bagi aku peluang untuk hidup hari ini? Kenapa Allah tak matikan aku lagi? Kenapa Allah tak ambil aku lagi? Kenapa Allah tak panggil aku lagi? Kenapa Allah masih bagi ruang ini? Maka kita kena jawab dalam diri kita, ruang inilah untuk aku membalas akan nikmat syukur yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadi orang syukur. Satu hari saya pernah dengar hadis ni, tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Satu hari Nabi ini semayang sehingga bengkak kaki. Isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukup. Engkau dah sakit tu. Kaki engkau dah bengkak." Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, "Apakah engkau tidak mahu aku menjadi seorang hamba yang syukur? Apakah engkau tak nak tengok aku jadi seorang hamba yang syukur kepada Allah?" Tuan-tuan, Rasulullah sendiri merasakan belum cukup mensyukurkan Allah dalam segala nikmat. Saya ingin ingatkan diri saya betapa lalainya kita sehingga kita terlupa tentang nikmat yang ada pada kita dan kita rasa kita dah cukup baik. Inilah menjadikan kita ni selalu terlupa. Kita dah rasa kita cukup hebat. Walhal Sayyidina Rasul, insan yang pertama sekali masuk syurga, orang lain tak boleh masuk. Para Nabi tak boleh masuk. Siapa pun tak boleh mendahului Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masih lagi rasa yang aku ni tak cukup lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak ada apa-apa, yang tak tahu bilangan masuk syurga ni nombor berapa. Ataupun kita tak boleh masuk syurga, kita kena singgah neraka Allah dulu. Disebabkan kesilapan kita. Kesilapan kita yang paling besar adalah kita tak nak mengaku silap kita. Inilah kesilapan paling besar. Dan kesilapan inilah yang pernah dibuat oleh Iblis laknatullah. Dia buat silap, dia tak nak mengaku dia buat silap. Jadi kita yang hari-hari dapat nikmat, kita lahir sampai sekarang kita dah berumur, macam saya dah berumur. Takkan saya tidak boleh fikir berapa banyak nikmat yang Allah dah beri pada saya dan saya dah ambil. Dan apa yang saya boleh balas nikmat Allah. Dan nikmat ini Allah bagi kepada kita. Dan apa yang Allah bagi pada kita, Allah tak bagi pada orang lain. Kita dapat sihat. Dan kita ada anak yang baik, yang cukup sifat. Bagaimana Allah telah bagi kepada sahabat kita yang anaknya OKU. Anaknya yang hyperaktif. Anaknya yang tak boleh jalan. Kita alhamdulillah
Tetapi lalainya kita tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, orang yang syukur ni sikit, kata Allah. Sikit saja orang yang boleh nampak yang nikmat ini dari Allah. Tuan-tuan, silap kita apabila apa yang ada pada kita, kita rasa usaha kita. Kita rasa kita punya, kita rasa titik peluh kita. Di sini apabila kita tak boleh buang sifat ini, perangai ini, akan berlaku dalam diri kita kesombongan. Kita terlupa semua yang ada pada kita Allah sebut daripada Allah, faminallah. Semua nikmat yang ada pada kita anugerah dari Allah. Ada orang lain yang berusaha, mereka tak berjaya macam kita. Ada orang lain yang kerja kuat siang malam, pagi petang, tapi tak macam kita. Tetapi Allah pilih kita. Dan Allah pilih dia pada tempatnya. Sebab itu, bila kita selalu ingat, apa yang ada pada aku ini kurnia Allah. Sihat ni kurnia Allah. Tubuh badan ini kurnia Allah. Ada isteri, ada anak, kurnia Allah. Aku ada harta, kurnia Allah. Maka datang satu persoalan dalam diri kita. Setiap kurnia yang Allah beri kepada kita, apa perlu aku buat? Aku perlu buat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Aku perlu jadi orang baik. Aku perlu jadi orang yang Allah redha. Sebab itu di keranda-keranda dan di kereta jenazah adanya doa. Semoga arwah ini bersama-sama dengan golongan orang-orang saleh. Orang saleh ini orang baik. Tuan-tuan, kita tidak mahu doa itu cuma berada di kereta jenazah. Kita mahu kita berada dalam kelompok itu, dalam golongan itu. Bukan sekadar ada tulisan di kereta mayat dan kereta jenazah yang akan membawa kita ke liang lahat. Tetapi keadaan kita tidak seperti yang ada tertera pada kereta jenazah tersebut. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut dan Nabi pesan pada kita perkara ini, Nabi kata, sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran. Hari kesabaran, orang yang sabar pada hari itu, kata Nabi, bagaikan orang yang menggenggam bara. Maknanya sakitnya orang yang ingin menjadi orang baik. Sakitnya untuk kita dapat agama. Sakitnya untuk kita dapat Islam. Susahnya untuk kita jadi orang baik. Tuan-tuan, bila sebut hal ini, masa ini, zaman ini, saya agak sikit rasa emosi. Kenapa? Zaman kita ini, tuan-tuan, yang saya lihat, tuan-tuan sama ada nampak atau tidak, agama kita mula diinjak sedikit demi sedikit. Agama kita mula dihina sedikit demi sedikit. Orang Islam mula seolah-olah disekat untuk beramal dengan agama secara kita tidak sedar. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut pada hadis ini, kita rasakan kita sedang berada pada zaman itu. Ini yang buat saya agak emosi sikit, tuan-tuan. Kenapa? Pada zaman kita kecil dulu, kita dengar hadis ini, kita rasa tak mungkin kita jumpa zaman itu. Tetapi ketika ia berlaku pada sekeliling kita, kita tak mampu buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa.
kita tak mampu nak berkata apa-apa. Ini yang menjadikan satu perkara yang mengasbabkan kita rasa terlalu pilunya hati ini. Terlalu sedihnya hati ini. Kerana saya orang Islam dan tuan-tuan orang Islam. Saya orang mukmin dan tuan-tuan orang mukmin. Tetapi kita lemah dan kita terus berada dalam keadaan yang lemah. Sebab itu Rasulullah sebut pada hadis ini, saat itu kita akan menemui zaman itu. Sabar kita di dalam untuk kita memproses diri kita menjadi insan yang lebih baik. Nabi kata, seumpama kita menggenggam bara api, kata Nabi. Orang yang beramal tatkala itu memperolehi pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 50 orang di antara mereka satu amalan yang saat itu jika mana orang itu beramal, Nabi kata menyamai dengan amalan 50 orang di kalangan mereka. Orang seperti mana beramal, 50 orang yang beramal amalannya 50 kali ganda, tuan-tuan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 50 yang Rasulullah sebut itu orang di antara mereka? Maka Rasulullah jawab, tidak. Tapi 50 daripada kalangan kalian. Satu amalan yang apabila kita lakukan pada waktu itu menyamai dengan 50 amalan para ashabu Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok keliling kita. Zaman ini tak macam zaman 20 tahun yang dulu. Kita tengok anak-anak kita tak seperti mana kita dulu. Jangan kata mereka menghormati orang tua, kita sendiri mereka tidak pernah hormat. Mereka lalu di hadapan kita seperti mana kita ni orang lain. Mereka seolah-olah tak lihat kita dalam rumah tu. Mereka seolah-olah tak pandang pun kita dalam rumah tu. Inilah kejayaan orang Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi ni cukup berjaya dengan kita. Dia telah ubah akan budaya kita sebagai orang Islam. Yang Nabi suruh kita menghormati orang lebih tua dan menyayangi kanak-kanak. Ini hadis yang Nabi suruh. Jangan kita dilihat di luar rumah kita. Tapi kita lihatlah di dalam rumah kita. Saat kita lihat di sekeliling diri kita sendiri, kita seolah-olah bukan seorang ayah. Kita seolah-olah bukan seorang ibu. Kita seolah-olah tidak dipedulikan. Tuan-tuan, saya bercakap sebagai seorang ayah. Kalau kita ada orang di sekeliling kita sedemikian betapa terhirisnya hati ini. Tetapi jika mana kita memperolehi orang di sekeliling kita seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita orang yang bahagia berada pada zaman ini. Sebab itu, tuan-tuan, saya selalu renung diri saya. Saat kita berada pada umur ni, kita selalu cakap harta dah tak penting.
Masa zaman muda dulu, kita kata harta ini, duit ini satu keperluan kita. Satu perkara yang kita cari sungguh-sungguh. Tapi bila kita dah duduk umur 50-an, 60-an, saya pun road to 60, tuan-tuan. Bila kita nak pergi sana, kita kata apa? Harta ni aku cukup makan dah, cukup dah. Yang kita perlukan apa, tuan-tuan? Kasih sayang. Kita nak anak kita sayang kita, menantu kita sayang kita, cucu kita datang peluk kita. Kita masa ni, kita dah tak mau rasa sunyi. Bila kita rasa perkara ini tak ada dalam diri kita, kita mula sunyi, tuan-tuan. Orang yang pernah kita sayang, orang yang pernah kita peluk, orang yang pernah kita jaga dan kita pegang waktu mereka kecil. Saat kita perlukan mereka, mereka tak ada di sisi kita. Tuan-tuan, Rasulullah ini tunjuk kepada kita hal ini. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tak pernah berpisah dengan Nabi. Waktu senang Nabi, waktu susah Nabi. Ada je anak Rasulullah SAW. Sebab itu saat kewafatan Rasulullah SAW, insan yang paling sedih adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Tapi apabila Rasulullah bisik pada telinga Fatimah, ketika itu Fatimah senyum. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa bila Rasulullah cakap dekat telinga Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra senyum? Kenapa? Itu adalah berita gembira yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah? Wahai anakku yang paling aku sayang dan aku kasihi, kau jangan sedih. Selepas apa? Nabi kata, selepas aku wafat, engkau lah orang pertama yang akan ikut aku. Tuan-tuan, ketika itu Sayyidatina Fatimah senyum. Dia terlalu gembira kerana tidak lama lagi dia akan ikut ayah dia. Tak lama lagi dia akan sama-sama dengan ayah dia. Inilah kehebatan Rasulullah SAW saat ketika dia, Nabi ini nak meninggal dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Rasulullah sempat lagi menggembirakan hati orang lain. Inilah hebatnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apabila sampai saat itu, zaman itu, maka sabar ini adalah satu perkara yang besar. Zaman ini, apa yang perlu kita buat? Di mana sabar yang perlu letakkan di dalam kehidupan. Pertama, hendaklah kita sabar di dalam hal ilmu ni, tuan-tuan. Kenapa dalam hal ilmu kita kena sabar? Tuan-tuan, ilmu ni Nabi kata, dia boleh jadi syafaat, dia boleh jadi laknat. Kata ulama, kita jangan jadi orang yang pergi ke hutan, mencari kayu-kayu api yang banyak, kemudian kita tak sanggup bawa balik. Sebab itu Nabi kata, al-ilmu ilman. Ilmu ini dua. Ilmu fil lisan dan ilmu fil qalbi. Ilmu pada lisan, dia cuma tahu banyak. Dia pandai bercakap macam saya ni. Cakap pandai. Ajak orang buat baik, pandai. Tapi dia tak boleh buat baik. Bila ditanya dengan isterinya, Ustaz Ahmad Rizam ni baik ke? Isteri saya kata, Ustaz Ahmad Rizam ni jahat, dia ni pemarah, dia ni tak bagus. Maka saya akan masuk neraka Allah terlebih dahulu daripada Yahudi dan Nasara. Tapi jika mana tuan-tuan tanya dengan isteri saya, bagaimana Ustaz Ahmad Rizam? Isteri saya akan mengatakan saya begini, begini dan begini, maka saya selamat daripada hadis yang Nabi sebut, saya akan mendahului masuk neraka Allah daripada Yahudi dan Nasara.
Jika saya hanya pandai berkata-kata dan bercakap, tetapi apabila tuan-tuan tanya dengan anak-anak saya, ayah kamu macam mana? Lalu anak saya kata, ayah ni tak bagus, ayah ni tak bagus, ayah ini bakhil, ayah ini suka menipu, ayah saya ni jahat, ayah saya ni tak pernah ambil tahu hal saya, ayah saya benci saya, ayah saya tak pernah sayang saya, ayah saya biarkan saya, ayah saya begini dan begini, maka saya akan masuk neraka terlebih dahulu, kata Nabi, daripada Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan, tetapi jika tuan-tuan bertanya kepada anak-anak saya, macam mana ayah? Ayah begini, begini dan begini, maka saya selamat daripada hadis itu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata al-ilmu fil qalbi, ilmu itu pada hati, iaitu kita beramal dengan setiap ilmu yang kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, sabar pada ilmu ini bukan sekadar sabar dalam menuntut ilmu. Kita hari ini pagi-pagi kita cerita pasal Allah, pasal Rasul. Kita cerita macam mana nak jadi orang baik. Sebab itu kalau tuan-tuan hadir dalam kuliah saya tak cerita hukum makam. Sebab apa? Sebab orang yang ada depan saya semua tahu hukum ni dan hukum ni. Apa hukum tinggal semayang? Haram. Apa hukum nak semayang? Haram. Apa hukum nak semayang? Wajib. Apa hukumnya kata orang? Haram. Apa hukumnya ambil barang orang? Haram. Apa hukumnya ini? Kita semua tahu, tuan-tuan. Tapi masalah kita tak boleh buat. Ini masalah kita. Kita tahu mengumpat haram, tapi sampai sekarang kita tak boleh tinggal mengumpat. Kita tahu kalau bulan puasa, korek hidung ni dalam bulan puasa, kalau sampai batinnya, maka batal puasa kita. Tapi kita masih korek kesalahan orang. Kita nak tengok orang buat salah apa, orang ni salah apa, orang ni salah apa. Tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya bukan untuk orang. Ilmu ni untuk kita. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalau engkau nak tahu engkau ni orang alim tak orang alim, engkau ada ilmu, engkau tak ada ilmu, kata Imam Ghazali, semakin kita belajar, kita jadi makin takut dengan Allah. Makin kita belajar. Apa takut, tuan-tuan? Ulama sebut begini. Takwa ini satu kalimat 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Makin kita belajar, kita ada sifat takwa ini. Apa dia? Ini asas 4 orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, ta. Ta ini nama dia taibun. Kita selalu rasa salah, selalu nak balik jumpa Allah, selalu mengaku salah dengan Allah. Ya Allah, aku salah. Aku salah. Aku salah. Ya Allah, malam tadi aku tak boleh semayang tahajud. Aku minta maaf, ya Allah, aku salah. Ya. Aku dapat makan. Isyak makan. Lepas isyak lagi aku makan dengan kawan-kawan. Aku dapat rehat. Aku dapat tidur elok. Tapi aku nak bangun malam, aku tak boleh, ya Allah. Dah 50 tahun, ya Allah. Aku salah. Aku minta maaf. Apa salah, tuan-tuan, kita mengaku dengan Allah yang kita ni tak mampu? Apa salah? Kenapa kita sombong tak boleh nak mengaku dengan Allah? Kenapa kita tak boleh nak mengaku dengan Allah yang kita salah? Kenapa kita terlalu bongkar? Kita terlalu bongkar, kita terlalu ego dengan diri kita. Kita buat silap terlalu lama. Silap ini bukan setahun, bukan 2 tahun, 55 tahun, 60 tahun, tuan-tuan, kita silap. Saya bercakap ini bukan untuk hidup. Saya bercakap ini untuk kita mati. Tuan-tuan, saya mati, tuan-tuan mati.
Bukan mati yang saya nak sebut. Yang saya nak sebut, lepas kita mati, kita jadi apa? Itu aja. Lepas orang, anak-anak kita, saya selalu bayangkan benda ni, tuan-tuan. Sampai saya cakap dengan isteri saya. Isteri saya tengok live ni, tuan-tuan. Isteri anak-anak saya pagi ni dia mau tengok. Saya cakap dengan isteri saya. Saya kata, saya berdoa dengan Allah, ya Allah, kau cabut nyawa aku dulu sebelum kau cabut nyawa isteri aku. Tuan-tuan, satu hari isteri saya cakap dengan saya, bang, saya berdoa macam tu, ya Allah, kau cabut nyawa aku dulu sebelum kau cabut nyawa suami aku. Bila kita sembang-sembang, rupanya doa yang kita panjatkan sama macam dia panjat, tuan-tuan. Mati, tetap mati. Tapi lepas orang letak badan kita di dalam liang lahat, kita jadi apa? Duduk sana, tuan-tuan, isteri kita tinggalkan kita, anak kita tinggalkan kita. Ini kenyataan. Mak saya dah meninggal, ayah saya dah meninggal. Setahun sekali je, tuan-tuan, saya pergi kubur ayah saya, mak saya. Setahun sekali. Tuan-tuan, macam ni lah. Masih hidup ni, anak kita balik setahun sekali, kita rasa tak? Kita rasa, tuan-tuan. Saya ada anak 7 orang. Kalaulah 7 orang ni, tuan-tuan, dia tengok saya setahun sekali, kita rasa apa? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab masa kita tengok ayah kita setahun sekali, masa tu lah baru kita baca Fatihah, baru kita baca Yasin, baru kita baca tahlil. Kalau tak, kita tak baca tahlil untuk ayah kita. Setahun sekali tu. Setahun sekali itulah, tuan-tuan, dia cakap apa? Kakak, setahun ibu tunggu kakak. Hari ni kakak baru bagi tahlil untuk ibu. Kalau kita laki-laki, abang, setahun ayah tunggu abang. Tuan-tuan, ini yang disebut kepada kita tatkala arwah ini berada di alam barzakh. Setiap hari kita akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikatur rahmah, ada tak hadiah daripada anak aku? Saya akan lalui dan tuan-tuan akan lalui. Tiap-tiap hari tuan-tuan kita tanya, wahai malaikat rahmat, ada tak hadiah daripada anak aku? Malaikat kata tak ada. Anak kau sibuk. Anak kau sibuk jalan-jalan, cuti-cuti, makan-makan, dia tak ingat kau pun. Bila kita dapat, tuan-tuan, seminggu sekali. Masa bila? Ketika khatib membaca doa, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Maka kata ulama, tatkala itu apabila malaikat rahmat ini bawa akan doa ini, kita berebut-rebut seperti mana fuqara yang memerlukan makanan. Kita berebut, tuan-tuan, dengan orang lain yang tidak ada bahagiannya daripada ahli warisnya. Inilah yang saya dan tuan-tuan akan lalui kalau kita berada pada tempat tersebut. Kedua, qaf. Qana'ah. Kita rasa cukup. Kita tak ikut nafsu kita.
Sebab nafsu ni tak pernah kenyang, tuan-tuan. Nafsu ni dia tak pernah kenyang, dia tak pernah cukup. Kita kata besok kalau dah banyak, saya nak jadi orang baik lah. Bila dah banyak, tak cukup lagi. Mana pernah cukup, tuan-tuan, hidup kita ni. Dunia ni tak pernah cukup kan? Dunia tak pernah cukup, tak pernah cukup. Pernah tak cukup, tuan-tuan, dunia ni? Saya ikhlas, tuan-tuan. Bila kita berhenti fikir pasal hidup? Bila kita berhenti? Tidur pun tak berhenti, tuan-tuan, sampai mimpi. Mimpi pergi jalan ke Jordan, mimpi pergi jalan ke Turki. Oh, musim ini musim bunga apa? Bunga kalib ke? Mimpi, tuan-tuan. Sampai mimpi. Tapi salah kita telah berhenti memikirkan hal akhirat. Ini salah kita. Dunia. Yang salahnya kita tak adil dengan Allah. Kita berhenti fikir tentang akhirat. Kita berhenti fikir. Dunia tak pernah salah. Sampai kita mimpi, kita pergi UK, kita pergi Turki. Oh, seronok ni, kata dia makan aiskrim yang orang Turki. Acah-acah nak bagi, tak bagi. Nak bagi, tak bagi dah tu. Tak lah. Kan? Sampai mimpi, tuan-tuan. Makan di tepi sungai Turki. Ya, tuan-tuan. Ya. Ustaz tahu belaka ni, Ustaz pergi ke? Saya dah pergi dah. Masa saya jadi mutawif dulu, tuan-tuan. 20 tahun yang dulu. Saya dulu mutawif umrah 15 tahun. Saya tengok orang sekarang jadi mutawif senang. Cikgu, saya dulu jadi mutawif, beg saya angkat. Saya angkat beg, saya buat turun beg. Dulu kalau kita nak pergi umrah, ada satu kad. Atas kapal terbang ni akan tulis kad. Entry kad dipanggil. Saya yang tulis semua kad tu, tuan-tuan. Nombor pasport, nama, tiket, semua saya buat. Tu masa saya jadi mutawif. Dulu, tuan-tuan. Pernah ada satu cerita, ada masuk cerita mutawif. Satu hari saya buat jamaah, tuan-tuan, ada satu jamaah lain yang tumpah dalam bas tu. Dia ada grup lain. Seorang hamba Allah, dia minta kepada bas ini, tolong buka lagu Arab. Ingat tak? Kalau saya salah, tolong betulkan. Orang lama Arab Mesir dulu nama dia Saraya. Nak pergi Madinah. Dia kata apa salah? Kemudian, tuan-tuan, saya pada hati saya kata, ya Allah, tolonglah terima ziarah kami kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati saya doa je, tuan-tuan. Selepas setengah jam, tuan-tuan, saya baru asap kuat di belakang. Saya duduk di tengah, saya baru asap. Saya intai di tepi tingkap, tuan-tuan, bas kami terbakar. Jadi saya minta cakap dengan driver, saya kata, tolong berhenti, bas kita terbakar. Masa tu, tuan-tuan, saya dah tak fikir dah, tuan-tuan. Satu makcik yang saya ingat lagi sama ada hidup atau dah meninggal dunia, makcik. Saya dah tak fikir, saya nak selamatkan aja semua orang. Makcik ni, tuan-tuan, saya dukung. Kata, minta maaf makcik, bas kita terbakar. Kata. Saya dah selesaikan semua orang, tuan-tuan.
Pada masa tu saya baru teringat yang pasport semua jamaah masih ada dalam bas. Masa tu bas dah terbakar separuh, tuan-tuan. Saya cakap dengan polis, saya kata jawas kullu jamaah fi juwah sajarah. Ada semua ada dalam fi juwah. Saya kata ada dalam bas. Saya kata saya kena masuk. Saya kata. Jadi kita dah jadi macam hero Hindustan, tuan-tuan. Saya basahkan saya punya ridak ni, saya basah ke seluar, saya tutup muka saya. Saya gaba semusik, saya jumpa tuan-tuan, saya turun tu bas meletup. Jadi jamaah ingat saya dah tak ada. Betul-betul macam hero Hindustan, tuan-tuan. Saya keluar dengan asap hitam. Menangis jamaah, tuan-tuan. Kata ustaz, kami ingat ustaz dah habis. Dia kata. Saya kata, sampai hati akak doakan saya mati. Dia. Hati pengalaman, tuan-tuan. Masa jadi mukawif tu. Seronok, tuan-tuan. Seronoklah, alhamdulillah. Sebab itu, tuan-tuan, balik pada kuliah kita. Ketika kita ada sifat yang tidak tamak, nafsu kita tidak tamak. Nafsu kita rasa cukup. Waktu itu kita mula berpada-pada pada perkara yang kejahatan. Dan pada takwa ini makna dia wara'. Maka orang yang bertakwa kena ada sifat wara' ini. Orang bertakwa, kalau dalam kitab tasawuf, dia kena ada sifat muraqabah. Yang sentiasa dia tengok apa yang dia buat ni betul tak? Saya mengajar ni betul tak? Saya turun, keluar daripada pintu hotel saya keluar ni kerana apa? Kalau ada terselit sedikit kerana dunia, bukan kerana Allah, maka batal apa yang saya buat. Maka pada Allah, ia bukan jadi amal saleh. Maka semakin saya mengajar, saya tak boleh jadi orang baik. Semakin saya mengajar, saya tak boleh jadi orang yang hampir kepada Allah. Semalam, tuan-tuan, saya bincang dengan anak-anak saya yang depan tuan-tuan ni. Dia kata, saya dulu kuliah tegas. Cukup tegas. Dalam bab hukum ni, saya cukup tegas. Saya sendiri saya tak tahu bila saya berubah. Saya sendiri tak tahu, cikgu. Bila saya jadi macam ni, saya tak tahu. Saya sendiri saya tak sedar. Kenapa aku jadi macam ni? Bukan dengan tuan-tuan ni. Saya cakap dengan rumah saya macam ni, tuan-tuan. Macam inilah saya kat rumah. Kalau saya cakap dengan anak-anak saya, macam inilah. Sampai anak saya tegur, ya jangan nangislah ya. Tolonglah jangan nangis. Saya sendiri saya tak tahu. Sampai saya cakap dengan diri saya, ya Allah, apakah dah sampai masanya tak aku balik menemui engkau, ya Arhamar Rahimin. Sampai ke dah? Dekat ke dah? Yang aku nak balik jumpa engkau, ya Allah. Yang aku nak datanglah jumpa engkau, ya Arhamar Rahimin. Itu je. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni, apabila kita buat satu perkara, kita kena tanya diri kita, apakah aku ni tambah baik? Tambah baik, tambah jadi orang soleh, kita berubah atau tidak? Kalau daripada umur kita muda sampai sekarang, tak ada benda yang kita berubah dalam hidup ni. Kalau dulu pemarah, tetap pemarah. Kalau dulu bakhil, tetap bakhil. Kalau dulu kita tak pernah sayang orang, tak pandai sayang orang, kita tak sayang orang sampai sekarang. Maknanya apa yang kita buat ini, tuan-tuan, tak boleh menjadi amal saleh dalam hidup kita dan kita menjadi orang yang paling rugi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ilat yang tak ada titik, kata ulama, yakin. Kerana yakin itu tersembunyi pada qalbun kita. Kita ni yakin tak dengan Allah? Percaya tak dengan Allah? Orang yang yakin saja dia boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
Sebab itu sabar ini ulama disebut satu kalimat 3 huruf. Sabarah. Bunyi senang. Sabarlah. Sabarlah. Sabar ni memang susah. Cakap senang. Boleh tak kita sabar? Orang marah kita sabar. Orang zalim kita sabar. Baru ni ada satu orang datuk datang jumpa saya. Ustaz, saya datuk. Saya kata, Datuk, saya minta maaf. Saya kalau dengan orang, saya tak suka panggil gelaran. Saya rasa jauh sangat. Kalau saya panggil nama, boleh tak? Dia muda lagi pada saya. Kalau saya panggil nama, boleh tak? Boleh Ustaz, boleh dia kata. Kalau Ustaz, jangan panggil Datuk lah dia kata. Saya memang tak suka. Saya kalau dengan orang, saya suka dekat. Siapa-siapa pun. Saya suka rasa rapat. Sebab Nabi suruh kita macam tu. Nabi ni, pergi mana-mana, Nabi tak pernah tak sayang orang. Kenapa kita perlu sayang orang, tuan-tuan? Jangan pilih orang. Siapa pun kita sayang dia. Sebab Nabi ajar kita macam tu. Walaupun orang itu pernah khianat kita belajar untuk sayang dia. Walaupun orang itu pernah zalim kita belajar untuk sayang dia. Ini Nabi ajar kita tatkala Futuhul Makkiyah. Orang yang pernah zalim Nabi, orang yang pernah aniaya Nabi. Tapi Nabi dengan kasih sayangnya memberikan kemaafan kepada seluruh orang-orang Mekah. Maka dengan kasih sayang itulah yang menjadikan Islam ini berkembang sehingga 3/4 dunia. Itu tuan-tuan belajar sayang orang lain. Dalam hidup ni, saya ingin tekankan dalam diri saya, belajarlah untuk sayang orang yang paling hampir dengan kita. Kalau seorang suami, tolong sayang isteri kita. Seorang isteri, tolong sayang suami mereka. Baik itu tuan-tuan, sayang ni agak susah, dia jadi macam satu sifat kesombongan dalam diri kita. Kalau seorang ayah, tolong sayang anak-anak kita. Saya selalu dapat feedback daripada anak-anak. Pernah saya pergi di Borneo, tuan-tuan. Saya lepas kuliah di Borneo, seorang pemuda laki-laki, budak muda, tuan-tuan, dalam umur 20 lebih, bayar anak, saya nombor 3. Anak saya nombor 6. Saya anak 7 orang. Hak yang bongsu umur 19 tahun. Hak yang nombor 6 umur 24 sekarang. Dia sebaya dengan anak saya nombor 6. Jadi dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz? Saya kata, peluklah saya. Dia kata, peluklah, tak apa. Masa dia peluk, dia nangis. Masa tu saya tertanya dalam diri saya, kenapa anak muda ni nangis bila peluk saya? Saya tanya dia, kenapa nangis? Kenapa nangis? Saya kata, ketika keluar daripada kata-kata dari mulutnya, masa tu saya nangis. Saya ni tak tengok orang nangis, saya nangis. Dia cakap, apa Ustaz? Saya nak peluk Ustaz rapat-rapat boleh? Nak peluk Ustaz kuat-kuat boleh? Saya kata, peluklah. Saya kata, kenapa? Mak saya, ayah saya dah lama buang saya, Ustaz. Saya membesar tanpa ada rasa kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu. Boleh tak Ustaz? Saya panggil Ustaz ayah, boleh tak? Dia tak kenal saya, tuan-tuan. Dia kenal saya dalam media massa. Dia kenal saya di dalam YouTube saja. Dia datang peluk saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz dan saya panggil Ustaz sebagai seorang ayah? Saya kata, panggillah, saya kata. Panggillah saya ayah dan peluklah saya sebagai seorang ayah. Jika itu yang tidak ada dalam hidup engkau, itu yang saya mampu bagi dan itu saja harta yang saya ada. Tuan-tuan,
Masa saya masuk kereta, dilambai saya. Dan mukanya mengukirkan senyuman. Saya rasa puas, tuan-tuan. Saat itu saya rasa puas dan saya cakap dengan hati saya, Ya Rasulullah, terima kasih. Kerana engkau telah tunjukkan kepada insan ini satu amalan yang aku lakukan untuk umatmu, ya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, sabar, satu kalimat, 3 huruf. Sad, sawab. Maka di dalam dalam kamus Mu'jam, malam tadi saya tengok dalam kamus Al-Barak disebut, iaitu makna sawab ini benar, istiqamah, yakin. Jadi orang yang boleh sabar ni bila dia yakin, dia benar, dia istiqamah, dia boleh sabar. Sabar ni perlukan istiqamah. Kita yakin dengan janji Allah. Dalam Al-Quran orang sabar ni dapat salam malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Bila mana kita dapat salam ni? Bila kita masuk syurga. Kita masuk saja syurga, malaikat bagi salam. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, dia kata, wahai orang yang sabar dalam imannya, dalam agamanya, dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak amal sunnah ni, nak jadi orang baik sebenarnya tak susah. Tapi nak buat ni susah, perlu sabar. Saya, tuan-tuan, guru saya, dia pesan dengan saya ni tak banyak. Dia kata, benda yang perlu kau jaga dalam hidup ni senang aja. Jaga isteri, jaga anak. Kalau kau boleh jaga isteri, kau boleh jaga anak, kau boleh jaga orang sekeliling kau. Tapi kalau kau tak boleh jaga isteri, kau tak boleh jaga anak, kau tak boleh jaga orang sekeliling kau. Sebab perasaan tak boleh tipu, dia kata. Perasaan tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu hati kita. Lepas itu pencuri, tuan-tuan, bila orang tanya kau mencuri, tak. Tapi dia kata akulah mencuri. Kalau kita nak sayang orang, kita tak boleh tipu. Sebab perasaan ini terhubung. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa sampai sekarang kita sayang Nabi? Kalau saya tanya tuan-tuan, tak ada seorang pun yang kata saya benci Nabi. Kenapa? Kalau saya tanya tuan-tuan semua, sayang tak Nabi? Tuan-tuan cakap, saya sayang Nabi. Betul ke sayang? Betul, Ustaz. Saya sayang sangat dekat Nabi. Pernah tak kita tanya, kenapa ya aku sayang Nabi? Kenapa ya ada perasaan tu kat dalam hati ni? Kenapa ada timbul perasaan sayang itu pada Nabi tu ada dalam hati kita? Pasal apa, tuan-tuan? Jawapan dia satu je. Sebab Nabi dah berikan kita kasih sayang masa Nabi hidup. Maka bertebaran kasih sayang Nabi itu pada kita sampai sekarang. Sebab itu kita rasa sampai sekarang. Kita akan tak boleh kata orang kata Nabi kita. Kita tak boleh kalau orang musyrik Nabi kita. Kita tak boleh kalau orang hina Nabi kita. Kita tak boleh kalau orang kata dekat Nabi kita, tetap kita tak boleh. Kita akan rasa sedih, kita akan rasa macam-macam. Kita akan rasa sebab apa? Sebab kita sayang Nabi. Maka Nabi berikan kepada kita dengan hati Nabi. Nabi bukan cakap dengan mulut. Nabi kata, man la yarham la yurham. Tapi Nabi berikan dengan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita dapat. Semua orang rasa benda ni. Saya rasa, tuan-tuan rasa. Lepas itu kata syekh kami, kata guru kami, mudah saja. Maka bermula daripada rumah.
Kalau kita berjaya daripada rumah kita,